Saya kali ini suka mengulas tentang apa yang disebut oleh Menteri Pendidikan. Beliau telah mengharamkan kalimah kafir dalam rumah tangganya. Sepatutnya isu ini tidaklah dibesarkan sangat ataupun tidak panas. Tapi sebenarnya dia menjadi panas sebab sebelum itu lagi beliau banyak membuat keputusan, pandangan yang sangat kontroversi. Contohnya, tidak boleh takbir di sekolah, tidak boleh baca doa Qunut Nazilah di sekolah sebab waktu itu kemuncak Palestin sedang diserang oleh Zionis. Dan beliau juga baru-baru ni menyebut tentang kena buka kantin walaupun bulan Ramadan kerana untuk meraihkan orang bukan Islam yang tidak puasa. Takut mereka ini akan makan di stor. Jadi perkara itu menyebabkan orang agak tak suka, tak setuju. Akhirnya timbul isu mengharamkan kalimah kafir, maka dia meletup dan akhirnya viral. Saya sebenarnya tidaklah nak mengulas tentang pengharaman kalimah kafir oleh beliau di rumah beliau sebab dah ramai mengulas isu ini dan beliau pun telah panas. Saya nampak beliau cuba mengambil satu tindakan untuk menjawab dengan panjang lebar, menggambarkan bahawa beliau sedang kepanasan dan tertekan sebenarnya. Tapi saya ingin mengulas dari segi kesan pahaman liberal dalam gaya berfikir. Liberal hendak mengubah istilah-istilah, tafsiran-tafsiran Quran mengikut selera mereka, bukan melihat kepada istilah yang syar'i, bukan kepada tafsiran-tafsiran yang dikupas oleh ulama mufassirin. Contoh saya nak ambil. Sebelumnya ada menteri menyebut bahawa Hifzuddin menjaga agama. Apa yang dimaksud syarak ialah menjaga maruah Islam, agama Islam, menjaga Islam. Kuasa hendaklah digunakan menjaga Islam itu sendiri dalam pelbagai sudut. Tetapi menteri waktu itu mengatakan Hifzuddin ini menjaga semua agama. Jadi ini tafsiran liberal yang cuba untuk melonggarkan makna definisi yang telah pun disepakati, diperkatakan oleh ulama-ulama tentang maksud Hifzuddin itu sendiri. Menjaga agama sebenarnya menjaga agama Islam, bukan menjaga semua agama. Ini contoh kesan liberal dalam pemikiran. Contoh yang kedua, sebelumnya ada juga pimpinan parti mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Beliau mentafsirkan boleh mana-mana agama masuk agama mana-mana, bebas, menggambarkan kebebasan untuk murtad, kebebasan untuk masuk mana-mana agama. Ini tafsiran liberal yang cuba dibawa, sedangkan kehendak ayat itu yang dikupas oleh ulama-ulama tafsir bukan begitu. La ikraha fid din iaitu kita tak paksa orang bukan Islam masuk Islam. Bila dah masuk Islam, mereka terikat dengan peraturan syarat-syarat Islam sendiri. Nak keluar tidak boleh lagi, nak murtad tidak boleh, besar dosa dia. Tetapi ditafsirkan okey, bebas untuk pindah-pindah agama. Orang ni nak masuk agama ni, nak masuk agama ni. Itu tafsir liberal yang terkesan gaya fikir yang dibuat oleh menteri, oleh pemimpin parti, dan antaranya lah pemimpin parti PKR. Dan juga sebelum ini waktu negara kita menyambut solidariti kebebasan Palestin di Kuala Lumpur, maka datanglah ramai yang melakukan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini budaya Islam untuk menunjukkan semangat untuk kita bersolidariti kerana Palestin telah pun diserang, dibunuh rakyatnya oleh Israel. Tiba-tiba tidak boleh untuk melakukan kalimah Allahu Akbar. Kita mestilah maknanya tenang sahaja. Cuba tafsiran-tafsir ini dilarang kerana nak mengubah makna kehendak tafsir itu mengikut kehendak liberal. Itu jugalah sebelum ini disebut oleh menteri sebelum ini. Tak boleh Qunut Nazilah lah, tidak boleh takbir lah. Ini semua nak menggambarkan, menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian ya, rahmatan lil alamin bukan bermakna kita sepanjang masa memaafkan, sepanjang masa kita bertelansur. Kalau kita merujuk kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Islam itu dikembangkan dan ada kuasa menahan untuk Islam dikembangkan, dia menentang untuk mengembangkan Islam, jika perlu perang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kumpulan itu untuk memastikan Islam berkembang. Ini juga rahmatan lil alamin. Inilah makna rahmatan lil alamin dari kacamata syarak, bukan hanya mengalah, memaaf sehingga seolah-olah dalam Al-Quran itu hanya satu ayat sahaja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utusan engkau wahai Muhammad kecuali untuk merahmat kepada sekalian alam. Bukan itu sahaja ayat Al-Quran yang kita kena gunakan apabila kita berkomunikasi, berhadapan dengan ulun kafir. Di sana ada juga ayat lain lagi yang kita kena keras dengan kafir ini apabila dia mengancam memburukkan maruah Islam. Kita kena berhati-hati dengan orang kafir ini kerana di mulut mereka itu telah banyak mengatakan perkara-perkara yang memburukkan Islam. Bahkan dalam hati-hati mereka masih banyak lagi perkara yang besar, perancangan yang besar
untuk menghancurkan Islam. Tidak akan selesai dengan hanya rahmatan lil alamin dalam liberal punya fahaman sekadar memaafkan mutlak ansur sahaja. Bagi saya sebenarnya rahmatan lil alamin liberal ini, mutlak ansur dengan kafir ini tak lebih daripada sekadar untuk mendapatkan undi orang kafir. Ini saja. Saya bimbang, adakah negara kita hari ini terlalu besar kesan dalam gaya fikir fahaman liberal sangat menjalar dalam masyarakat sehingga menteri-menteri pun kita dapati seolah-olah begitu. Adakah kesan ini kerana adanya parti yang berkuasa di negara kita ini sangat mesra, sangat rapat hubungan dengan gerakan aktiviti liberal di peringkat antarabangsa? Sebab dulu kita pernah dengar parti PKR terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan liberal antarabangsa. Rakyat di sini melihat negara kita ini negara yang menyanjung liberal. Kenapa? Sebab ada parti yang berkuasa hari ini dan dia sangat rapat dan mesra dengan aktiviti-aktiviti NGO liberal di peringkat antarabangsa. Jadi kalau rakyat dibiasakan, dinormalisasikan dengan kalimah-kalimah yang syar'i itu diubah maknanya oleh fahaman liberal, inilah yang saya maksudkan kesan fahaman liberal dalam gaya berfikir. Di dalam Al-Quran itu jangan kita katakan tidak sesuai. Kenapa? Dialah kalamullah, dia wahyu. Maka selama-lamanya kita mesti mengatakan setiap kalimah itu sesuai untuk kita pertuturkan, kita ungkapkan apa sahaja kalimah yang ada. Jangan cuba kita menukar dengan kehendak-kehendak tafsiran-tafsiran fahaman liberal.